pelajar diminta untuk menggunakan mesin. So perkataan menggunakan tu adakah ada di dalam P2? Okey, alright. Okey, okey, adakah ataupun sebenarnya semua pelajar diminta untuk mendemonstrasi ke? Okey, diminta untuk mendemonstrasi penggunaan. Okey, mendemonstrasi penggunaan, alright, penggunaan mesin pemotong kayu, okey, dengan langkah pemasangan mesin yang betul, dan menitik beratkan aspek keselamatan yang dipelajari itu dah jadi double barrel. Ya doktor, dia jadi dua soalan doktor. Betul, jadi saya cadangkan mungkin Wani sayang nak buang soalan ni. Jadi saya cadangkan mungkin boleh buat soalan lain yang memang focusing on safety. Sebab saya rasa mesti Wani ada sebab letakkan safety tu. Sebab mesti ada perkara yang penting lah. Tapi yang kita uruskan yang belah atas dulu. Demonstrasi penggunaan mesin pemotong kayu. Alright. Sebenarnya nak tahu, nak minta pelajar untuk demonstrasi penggunaan mesin pemotong kayu ni sebenarnya betul. dia nak menyediakan mereka untuk tujuan apa? Wani. Untuk menyediakan bahan pembelajaran lah, sebab saya dah sambungkan soalan ni dengan slide yang ketiga, iaitu di mana pelajar perlu menghasilkan model. So sebelum penghasilan model mereka menyediakan saya rasa untuk yang atas yang pertama tu boleh murnikan sedikit. Contohkan, mendemonstrasikan penggunaan mesin pemotong kayu bagi tujuan pemasangan mesin yang betul. Okey, bagi tujuan pemasangan mesin yang betul. Alright? Bagi tujuan pemasangan mesin yang betul. Okey, kiranya dalam ayat ni sebenarnya yang Wani nak fokus adalah dia mesti nak buat pemasangan mesin tu dengan betul. Okey, itu adalah dia punya action. Tapi pelajar tu perlu bersedia, readiness, supaya readiness tu diukur daripada demonstrasi penggunaan mesin pemotong kayu. Kalau dia berjaya mendemonstrasi penggunaan mesin, maka nanti dia boleh untuk memasang mesin dengan betul. So kalau Wani tengok slide saya, boleh rujuk muka surat 26. Okey, di muka surat 26 tu nanti Wani faham maksud saya, di mana ada dua warna di situ kan? Okey, jadi yang readiness tu adalah pelajar perlu ready untuk tahu nak demo penggunaan mesin dulu. Itu keperluan yang dia kena bersedia. Tujuannya untuk apa? Untuk nak pasang mesin dengan betul nanti. Itu adalah action dia. Okey, macam tu. Jadi so itu adalah baru capai level 2 lah. Okey, P2. Tapi pastikan sebab perkataan bila orang tanya, Herzawani, mana aspek yang P2? Pertama dari aspek mendemonstrasi. Mendemonstrasi tu demonstrate. Demonstrate memang ada dalam P2 punya perkataan. Okey. P2 memang ada. So penggunaan mesin pemotong kayu, nak demo penggunaan mesin kayu tu adalah readiness pelajar. Dia mesti ready, bersedia untuk mendemonstrasi sebab dia nak memasang mesin tu dengan betul. So sebelum dia nak pasang mesin dengan betul, dia kena mendemo penggunaan mesin dengan betul dulu. Nanti dia ada dua warna dekat muka surat 26. Nanti Herzawani dapat nanti yang saya maksudkan tu lah. Nanti safety tu boleh buat benda lain lah. Mungkin safety boleh buat soalan lain ke macam tu. Kalau saya boleh buat soalan spontan macam safety tu kan, macam pelajar macam kalau ideanya pelajar mesti tahu aspek keselamatan di bengkel bagi tujuan bla 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 bla. So readiness dia adalah pelajar mesti tahu tentang keselamatan dulu.
Okey, tapi bagi Ah, tujuan apa dia kena tahu keselamatan tu? Kalau saya tanya Wani, pelajar eh, mesti tahu untuk tentang safety, tapi kenapa dia kena tahu safety tu Wani? Apa purpose dia sebab mesti tahu? untuk mengelakkan kemalangan terjadi semasa di dalam bengkel macam tu lah. Okey, Ah, bagi tujuan apa tu bagi tujuan pematuhan aspek kemalangan ke macam tu kan. betul. Jadi Ya betul. jadi action ni nanti dalam topik ni kita nak buat satu pematuhan elak kemalangan. Tapi Hmm. readiness yang pelajar perlu ready ialah dia mesti tahu dulu aspek safety tu. Sebab action yang Ah, akan kita buat nanti ialah tentang pematuhan kemalangan. So sebelum dia oh, pergi tentang aspek pematuhan kemalangan, pematuhan mengelak kemalangan tu, dia mesti tahu dulu aspek kemalangan. So itu adalah readiness dia. Nanti hmm. Wani boleh tukar adjust lah soalan tu. Ah, Ikut boleh muka doktor. So jadi ikut kalau slide 26. Okey? okey doktor, so soalan aspek keselamatan ni kita boleh classifykan dia dalam psikomotor level 2 lah doktor sebab dia Ah, berupaya. betul. Kalau andai kata nak letak dalam level 2, pastikan perkataan tu match dengan yang saya bagi contoh tu. As long as Okey. Wani guna perkataan tu, dia akan jatuh dalam P2. Okey. Tapi konsep dia pelajar mesti tahu apa untuk buat apa. Warna kuning dengan Okey. warna merah dalam slide 26 tu. Ah, okey doktor. Thank you Okey, doktor. okey, baik. Okey. Alright. Okey, ini adalah reinforcement. Ya, ni adalah Okey. reinforcement di mana saya pilih domain psikomotor yang ketiga, level 3 iaitu respon bersepadu. Dan Okey. untuk pengetahuan doktor, ini adalah salah satu soalan assessment saya lah yang saya guna pakai di mana soalan tersebut meminta pelajar untuk membuat asas PET dan tiang pendek seperti pelan yang telah disertakan. So saya dah sertakan jugalah pelan tersebut dan aspek penilaian pula bagi psikomotor 3 di mana apabila dia melebihi daripada 5 meter 5 mm, markah dia akan dapat 1, contohnya macam tu. So apabila dia melebihi daripada 1 sehingga ke 3 mm saja, markah dia akan dapat adalah 3. Sebab kami pun praktiskan kalau kita dekat luar sekalipun allowable bagi reinforcement bar adalah 5 ke 7 mm. Jadi sekiranya pelajar tidak mampu mengikut pelan yang disertakan 100%, dia masih mendapat markah tetapi berdasarkan daripada allowable yang diberikan. So Okey, baik. Saya nampak soalan. Okey, ini adalah P3 ya Wani. Okey, kalau ikut dekat sini dia membuat asas pad dan tiang pendek seperti pelan yang disertakan. Okey. Pertama, iya. saya suka ayat seperti pelan yang disertakan sebab P3 ni dia adalah berupa peniruan ataupun imitation. Dia Hmm. buat sesuatu berdasarkan apa yang Wani dah buat tu Okey, tapi Wani jangan lupa tahu saya ada isu tentang perkataan membuat asas pad dan tiang. Perkataan membuat itu yang menjadi problem dalam objektif ni. Kalau ikutkan dalam tindak balas berpandu, Wani kena guna perkataan macam menyalin, mengikuti, memberi respon, memberi tindak balas, menghasilkan semula. Contoh macam menghasilkan semula lakaran asas pad dan tiang pendek seperti pelan yang disediakan. Itu adalah P3. Okey. Macam Nak menghasilkan ubah ayat semula. depan pula dok. Okey. Sebab biasakan kita akan buat seperti pelan yang disertakan tu adalah lebih kurang macam gold standard lah seperti yang didemonstrasi. Jadi apa tu Wani sudah bagi pelan yang disertakan. Jadi pelajar tinggal hasilkan semula ataupun buat peniruan ataupun buat try and error macam tu. So dia adalah P3 lah begitu. Okey Okey, doktor. Boleh. alright. Boleh doktor. Ada ayat lain tak saya rasa Menghasilkan okey, alright. semula. Seperti pelan yang disertakan, seperti contoh pelan yang ditunjukkan ke. Okey? Ah, Alright. Tapi okey. tapi membuat dekat depan tu jangan guna Wani. Okey doktor, noted. Thank you Jadi doktor. boleh tukarlah hasilkan semula ke
Alright. Apa tu, macam tengok tindak balas ke, nanti Wani tengok balik perkataan yang boleh digunakan tu. Untuk P3 kan doktor? Baik doktor. Betul. Tapi kan konsep dia P3 ni, sebelum kita tengok yang Wani punya soalan tu, memang konsep respon bersepadu ni adalah peniruan. Kita bagi pelajar mencuba, tapi berdasarkan gold standard, peniruan daripada guideline yang kita berilah. Jadi Wani dah bagi panduan, tapi dah demo dulu. Macam kes CPR tadi, so CPR kita dah buat dulu, nanti orang ikut. Sebab daripada P3 ni nanti dia akan pergi ke P4. P4 tu adalah P4 tu ialah bahagian mekanisme. P3 bukan mekanisme ya, Wani. P3 adalah P3 adalah tindak balas bersepadu. Okey? Okey. Alright. Okey. So dah nampak dah tu sikit. Dah boleh. Okey, nanti Wani buat macam tu, saya rasa akan bertambah baiklah item ni. Okey doktor. Alright. Okay, terbaik. So ni sama juga, saya ambil respon bersepadu juga. Okey, so yang ni pun sama jugalah. Nanti Wani akan ubah sama macam case tadi. So sama ada Wani nak buat assessment jenis apa ke, as long as dia punya kualiti tu macam ni. Bila Wani dah bagi dia plan, dah bagi dia apa semua panduan, pelajar akan buat peniruan semula. Dia hasil, reproduce. So kualiti yang dihasilkan oleh pelajar itulah yang akan dinilai oleh Wani. Adakah penghasilan semula hasil pelajar itu sama bagus tak macam contoh yang Wani bagi? Kalau dia akan jadi begini bah. Kalau dia lebih bawah daripada contoh, lebih bawah daripada standard, maksudnya dia teruk. Kalau dia sama standard, dia achieve. Kalau dia lebih, dia beyond expectation. Begitu. So nanti susun dekat rubrik lah. So banyak kerja Wani nanti, maklumlah orang-orang teknikal. Okey. Ya doktor. Jangan putus asa ya. Okey, right. Contoh doktor, sorry doktor, saya ada soalan. Boleh. Contoh macam tadi doktor bagi tahu P3 ni adalah demonstrate. Tapi macam saya ni dia daripada pelan dan saya minta pelajar untuk hasilkan tanpa saya demonstrate. Sebab ini adalah assessment penilaian lah, macam ujian macam tu. So saya tak boleh untuk demonstrate lah, tapi mereka telah pun diajar semasa PDP. Adakah ini dikira P3 juga ataupun macam mana doktor? Okey, pada saya kalau anda kata tak ada demonstrasi, dia tak boleh masuk P3. Pada saya dia lebih tinggi. Okey. Sebab dalam kalau tengok P3 ni adalah, kalau ikut P3 namanya guided response. Okey, kita guide dia. Okey, guided response adalah P3, respon bersepadu. Tapi saya rasa yang seperti Wani ceritakan tu seolah-olah Wani baru nak mengajar mereka membentuk basic expertise. So pada saya dia sepatutnya berada di P4. Di P4 doktor. Kiranya dia menggunakan macam tu, dia buat suspek. Cuma kita tambah bahawa mesti buat dengan keyakinan, mesti buat dengan confident, mesti buat dengan jayanya, mesti buat dengan sempurna tanpa kita guide. Bila kita tidak guide, dia sudah jatuh pada P4. Okey doktor. Kerana kalau kita guide, dia masuk bawah P3. Itu sebab namanya guided. Begitu. Okey, faham doktor. So maksudnya level psikomotor yang saya pilih ni dia tidak bersesuaian lah kalau perlu ikut naik situasi yang sebenar lah. Perlu naik sedikit. Perlu Okey naik doktor. sedikit ke P4. Saya rasa macam boleh naik tu. P4. Boleh? Okey. Okey doktor, thank you doktor. Thank you. Yes, welcome. Okey, Wani. Salam orang KK ya. Boleh doktor, nanti saya sampaikan salam. Saya rindu nak makan dekat Kingfisher, pergi dekat One Borneo, okey. Untuk pengetahuan doktor, IKM Kota Kinabalu, dia sebenarnya bersebelahan je dengan Politeknik. Dia lebih kurang 2 kilometer doktor. Dekat ILP. Dekat ILP ya betul juga. doktor, dekat. Saya dulu di Poli tapi saya sembahyang Jumaat di ILP.
Dia dekat PKK belakang dekat-dekat tu ILP kan. doktor. Boleh bah kalau kau okey nanti Boleh. terbaik. Okey, okey Wani, terima kasih. Okay, Alright. thank you doktor. Okay, Thank you sama. so much. Thank you. Okay. Okay. Alright. Thank you Puan Mazura. Okey, terima kasih Puan Izwani. Okey, saya rasa kita pun hari ni terlajak sikit doktor kan. Okay. Alright. Jadi saya rasa tak ada apa kot. Puan Insan ni ada nak share ke? Puan Zura, Ya, nak saya. tanya lah. Boleh. Tadi dia berespon berpandu ke bersepadu? Respon berpandu. Berpandu. Ya. Kalau berpandu. bersepadu dia integrated kan? Betul, dia berpandu. Berpandu kan? Berpandu. Okey, dia Yes. berpandu, so dia guided. Okay. Tadi nak satu lagi soalan. Ada Okey. banyak soalan ni. Contoh Di ujung memang macam tu. Go ahead. Raja and the Gang tadi kan dia letak textile in fashion kan. Lepas tu bila pertama dia letak pemilihan fabric, lepas tu dia buat lakaran, lepas tu lakaran lagi. Adakah topik tu mestikah ada kesenambungan kepada P2, P3 ke P seterusnya lah maksud saya. Okey. Macam contoh saya ni, saya letak dalam satu topik, tapi saya bagi kebebasan untuk nak pergi ke mencapah ke arah mana, tapi as long as dia dalam satu tema yang sama lah. Kalau tekstil, semua tekstil. Tapi dalam soalan-soalan kita kan, kita tak mestinya dia akan buat satu sequence yang sama saja, madam. Sebab sebab yang tadi tu kita cuma nak tengok contoh turutan macam mana dengan satu topik kita boleh diversekan soalan tu ikut different level of P. Jadi nanti senang faham. Kadang-kadang kalau memang madam nak shoot pada P5 saja, so nanti memang just focusing on the C5 without the sequence. Macam tadi saya buat sequence tu sebab untuk nak tengok how can we differentiate the level tapi we can use the same topic. So nampak dia punya diversity. Nanti kemahiran yang kita dapat dari bengkel ni adalah kita tahu apa beza P ni dengan P ni, apa beza dia dengan ni, macam tu. Okay. Alright, madam. Okay, thank you. Okay, welcome madam. Okay. So ada lagi ke? Okay, untuk pengetahuan peserta, saya ada share tadi penilaian khusus untuk tuan-tuan dan puan-puan isi, dan begitu juga dengan kehadiran untuk hari ni lah. Ni untuk urusan urutia lah ni. Okey, jadi kan doktor kan, so kita ni pun dah Zura nak tangkap gambar. Oh, itulah ni. Kak Zura dah ready dah dekat dia punya apa? Dia punya kan dia ada yang macam ada apa? Dia guna tu bukan together mode. Dah tukar together mode dah saya ni. Okey. Okey, saya Dah balik set dari kereta. Okey, waktu edit nanti, okey, kita book on camera semua peserta. Ada yang balik 4.30 dan sebagainya, so kita tak nak buang masa lah. Baik. Okey, so inilah peserta-peserta kita. Baru nampak peserta-pesertanya. Elok-elok semua. Kenapa tutup video? Okey. Okey, mari. Sekejap ya. Mari kita ramai-ramaikan kita punya peserta kat dalam ni. Ramai makin besar. Okey. Sementara kita tunggu ramai-ramai masuk ni. So sebenarnya saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada doktor kerana sudilah berkongsi pengetahuan dengan kami, berkongsi ilmu dengan kami. So kita banyak belajar lah. Saya walaupun dah kerja ni 22 tahun tapi yalah, never ending process kan doktor kan, education ni, learning kan, right? Betul. Okay, so saya memohon maaf lah bagi pihak MARA, BKT khususnya daripada saya sendirilah di atas kekurangan saya dalam menyelaras program ataupun khusus kita pada sepanjang 3 hari ini. Okay, kalau ada, saya ada share juga, nanti saya akan share link rakaman kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, so ada lagi tak yang nak masuk ni? Okey, dah make up sikit, dah touch up sikit.
Tak payah touch up, guna wajah Okey. original ya. Original Okey, je. tak apa, dah Okey. lawa dah tu. Okey. Right. So kita ambil gambar sikit. Right. Alright. Bentar ya. Maklum belajar dulu setia ni kan. Dia macam-macam kena sedia doktor Betul tu lah. Terima kasih Kak Puan Mazura and tim belakang tabir yang saya tak dapat jumpa. Terima kasih tim belakang tabir memudahkan urusan ni juga pembahagian grup dan lain-lain ya. Thank you so much tim. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Ya betul doktor. Saya pun ucapkan terima kasih kepada para peserta yang setia bersama dengan kita walaupun yang keluar kebanyakan orang yang sama. Biasalah kita ada pelajar yang kadang-kadang dia introvert, ada pelajar extrovert, macam-macam pelajar lah doktor kan. Betul, Tapi faham. saya yakin dan percaya pelajar-pelajar yang kat belakang ni mereka struggle sebenarnya nak join kita sebab kat pusat memang struggle, tengah senat sana sini. Okey. Dengan exam dan sebagainya lah. Baik. Okey. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor, juga kepada semua peserta. Makanya pada hari terakhir ni ialah kita mula dengan Al-Fatihah untuk memberkati kursus kita sepanjang 3 hari ni. So kita tutup jugalah kita punya kursus pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, baik. Okey. Oleh itu saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi pada doktor. Saya memang sangat-sangat berbesar hati sebenarnya dapat menjemput doktor sepanjang 3 hari ini. So di pusat kita mengharapkan ilmu yang kita dapat sepanjang 3 hari ini dapat dimanfaatkan dan kita apply lah sebenarnya di pusat masing-masing. Kita tambah baik dan kita share lah iaitu sebenarnya kita share dengan sahabat-sahabat yang berada di pusat bersama kawan lain. Saya pun nak ambil kesempatan, boleh Puan Mazura sedikit boleh, saja. silakan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang bersama selama 3 hari. Saya rasa macam berdebar-debar sangat nak tunggu selama 3 hari ni, nak tunggu hari yang sangat saya excited bersama. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya, pengajaran, kata-kata yang menyinggung, perkataan yang tidak sesuai, gurauan yang tidak kena. Saya secara gentleman memohon maaf. Okey, insyaAllah kalau kita akan berjumpa lagi pada lain masa. Terima kasih kepada pihak MARA atas jemputan ni. Minta maaf ya Puan Mazura atas kekurangan, tapi saya harap semua akan terus maju jaya and all the best untuk future akan datang. Alright, okay. Terima kasih. Terima kasih doktor. Semoga memudahkan urusan keluarga doktor juga. Okay, thank you. Alright. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Zura. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatin, Liana. Okay, bye.